Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mohon pada semua untuk beri perhatianlah pada pembelajaran hari ini. Kita akan masuk pada chapter 1 dalam proses plan operation 1 ni. Okey. Introduction. Unit 1 dia adalah plan simulation development. Okey. Course content kita dah tengok dalam silibus pada minggu lepas. Jadi saya minta kalau siapa-siapa yang nak, saya boleh berilah. Kemudian, okay, so, kita teruskan. Dalam unit 1 ni, kita akan belajarlah beberapa perkara. Okay. So, chapter 1 ni berkenaan dengan plan simulation development. Plan simulation development ni dia bukanlah suruh awak buat simulation tu. Okay, kita hanya menggunakan simulation yang sedia ada. Okay. So, simulasi yang dibawa di dalam silibus ni melibatkan dua, iaitu kita punya pilot plan, kita kenal sebagai PPETS. Okay. Production Plan for Educational Training Simulator, dan juga OTS, sistem OTS lah. Tapi kita akan fokus lebih pada OTS sebab pilot plan tu awak akan mengoperasikan plan tu pada semester 5 lah. Untuk semester ni kebanyakannya awak akan terlibat dengan OTS sahaja. Okey, sampai tahap OTS awak kenal apa tu OTS, apa tu sistem dalam OTS tu. Sebab OTS ni kita bawa dia punya proses hampir sama dengan pilot plan. Okay. Jadi kita minta student untuk faham dululah software, kemudian baru pergi kepada real plan. Okay. So kita nak familiar, kita nak belajarlah, kita kena familiarize dengan data logging report dan juga handover. Okay. Data logging ni dia kalau ikut yang sebenar tidaklah seperti kita punya pembelajaran lah, sebab saya hanya fokuskan pada software OTS. Kalau pada real life, data logging ni adalah data yang awak kena logkan setiap kali awak buat perubahan pada proses ataupun pada sistem, awak perlu catatkan lah. Okay. Dan juga handover, maknanya bila awak habis shift, awak nak handover kepada orang yang shift seterusnya, macam tu. Okay. Dan juga beberapa safety procedure dan juga quality awareness, okay, yang kita boleh lihat dalam simulation ni lah. Okay. So, pertamanya kita tengok apa maksud plan, production plan. Okay, production plan ni. Kita nak tahu maksud production plan. Okay, production plan ni pada terjemahannya, okay, dia adalah bangunan ataupun kilang lah, kilang manufacturing plant, kilang pembuatan. Okay. Which consists of buildings, machinery or a complex. Okay. Yang mana dia mengandungi beberapa bangunan, alatan, mesin, alatan mesin berat lah biasanya, or a complex which have several buildings. Okay. Ataupun kompleks, satu kompleks ni satu kawasan yang relate antara sesama bangunan tu. Okay. Di mana pekerja akan menghasilkan barangan dia ataupun produk lah. Okay. Ataupun pekerja itu mengoperasikan alatan yang ada, mesin-mesin yang ada. Okay. Operate the machine to process one product to another. So, nak proseskan satu produk kepada produk yang lain lah. Biasanya daripada raw material to produk yang kita nak. Okay. Sebab tu kalau kita sebut pada production plan,
kita lebih kepada tengok dia punya produk produk. So dia juga merupakan satu proses ataupun kompleks of proses, satu proses yang berterusan ataupun kompleks of proses, beberapa proses yang dijalankan secara turutan lah, in order, to turn the feed or raw material into the desired product. Tukarkan raw material, bahan mentahnya. Tak kisahlah kalau nak buat air ke macam mana, apa bahan mentah dia. Kalau apa lagi, kalau minyak, bahan mentahnya apa. Kalau buat plastik, bahan mentahnya apa kan. So kita tahu produk dia, tapi dia punya raw material mungkin berbeza lah, walaupun orang tu buat benda yang sama. Dan in most cases, some byproduct will also be produced. Byproduct yang kita tak nak akan terhasil juga biasanya lah. Contoh kita buat satu plant, nak proses sesuatu, confirm akan ada byproduct yang mana kita tu bukan objektif plant kita buat. Bukan objektif produk yang kita nak. Kita nak jual A, yang terhasil A dan juga B. So yang B ni apa kita kena buat? Itu kita kena fikirkan. Kena tengok beberapa faktor lah. Several factors yang need to be consider lah dalam nak menentukan byproduct ni perlu dilupuskan ke, perlu dijual ke, boleh dijual ke tidak, ada market value ke tak. So di situ adalah beberapa consideration lah yang kita kena ambil tahu untuk byproduct ni. Mana-mana plant, any plant would require their workers come from various discipline. Mana-mana plant, kalau contoh saya bagi satu kilang, kilang pembuatan barang elektronik. Kalau tak ada orang electrical, payahlah. Kalau tak ada orang proses pun tak boleh juga. Kalau tak ada orang civil pun, macam mana bangunan tu boleh terbentuk kan? So mana-mana plant dia akan memerlukan pekerja dia untuk mempunyai beberapa kepakaran. Mungkin seorang tu mempunyai beberapa kepakaran ataupun beberapa orang yang diambil daripada disiplin yang berbeza. Kita panggil disiplin lah, ataupun bidang berbeza. Bidang yang berbeza. Kenapa? Sebab nak pastikan plant ni sentiasa mencapai production rate ke, ataupun mencapai apa yang objektif plant tu sendiri. Plant tu sendiri. Dia nak capai objektif. Jadi biasanya plant punya objektif adalah melibatkan penghasilan pembuatan dia, keselamatan dia. Nak pastikan plant tu sentiasa berjalan dengan lancar. Untuk keseluruhan plant cycle. Kita ada plant cycle. Plant cycle ni maksudnya dari kosong sehingga perangkaan pembinaan, lepas tu design plant, lepas design plant, installation, commissioning. Kita ada pemasangan dia, installation kan. Lepas tu operation dia, operasi dia. Kemudian akan teruskan dengan perkembangan dia sepanjang pengoperasian sehinggalah plant tu ditutup. Itu kita panggil satu plant cycle. Mungkin melibatkan 10, 20 tahun, 30 tahun. Plant cycle tengok atas.
biasanya kenapa ditutup tu ada banyak faktor lah. Contohnya demand dah tak ada. Contoh. Okay. Ataupun kalau kata plant tu teknologi yang terlampau lama dan susah untuk kita nak upgrade, mungkin juga jadi satu faktor. Ataupun demand ada tapi terlampau ramai orang yang buat benda yang sama pun menjadi satu faktor sebab duit yang masuk tu kurang. Dah tak boleh nak membayar overhead, dah tak boleh nak membayar kos perjalanan plant tu sendiri. So terpaksa tutup juga. Okay, so banyak faktor. Okay. Contoh-contoh production plant, ni contoh kasar lah, general. Okay, so banyak plant yang kita ada, contohnya crude oil refineries, okay, palm oil production, polymer, rubber base. Ni general saja, general. So ada lagi macam-macam, contoh dairy production plant, kita ada polymer, plastik dah termasuk bawah polymer, tayar bawah rubber base, banyak lagi lah plant yang ada. Okay. Ni contoh kasar, contoh yang besar je lah. Okay. So kalau soalan tanya, awak boleh je nak bagi, kalau dia minta detail lain lah. Kalau dia minta soalan tanya example of production plant, 4 jawapan ni boleh diguna pakai jugalah. Okay. Kalau kata dia tanya crude oil yang detail lah, so itu mungkin awak kena ambil tahu sedikit lah sebab awak pun di dalam bidang ni kan, dalam field ni, dalam disiplin ni. So awak kena ambil tahu crude oil punya refineries ada apa, palm oil punya pun ada apa. Okay. Next. Okay. Kita akan teruskan sedikit pengenalan lah ataupun proses dalam pilot plant yang ada di KKTN Kemaman tu. Okay. Sorry, nama saya bagi tadi S2 simulation atau simulator, salah tadi. Production Plant for Educational Training System, sorry. Okay. Atau nama ringkas dia PIPETS. Okay. So plant ni kita bina untuk nak memberi simulasi ataupun simulation. Kita nak bagi student nampak macam mana proses oil production. Okay. Tapi dia tidak melibatkan proses penggalian minyak, tak. Okay. Dia tak adalah sampai penggalian minyak, pencarian minyak tu, tidak. Okay. Objektif plan ni adalah untuk pastikan student membiasakan diri, familiarize, okay, dengan crude oil production facilities. Bila saya cakap crude oil production facilities ni, di KKTN Kemaman, dia lebih merujuk kepada offshore punya plant. Plant yang berada di offshore. Bukan plant yang di onshore. Bukan plant yang refineries. Okay. Dia, proses dia kalau secara ringkasnya, kita korek minyak, kita dah sedut minyak naik atas, kemudian kita separatekan minyak tu. Tapi proses penggalian tadi yang korek minyak tu, proses tu kita tak buat. Minyak tu dah ada. Cuma nak mengetahui alatan yang terlibat, proses dari segi separation, proses. Okay. Menggunakan membrane ada, menggunakan separator ada, 3-phase separator ada. Okay. Sampai ke water treatment. Okay. Kita ada water treatment sikit. Okay. Kemudian proses tu akan dia berulang. Dia berulang. Maksud berulang ni maknanya cycle dia boleh recycle balik bahan yang bercampur tadi sebab kita dah separate, kemudian dia guna pakai balik. Jadi plant ni sebenarnya bagi saya lah tak tepatlah nak panggil production plant.
Sebab dia tak ada produk. Okay. Kalau ikut pada definition production plan tadi, okay, sinilah production plan ni ada satu produk lah kat sini kan. Nak manufacture goods ataupun mengoperasikan mesin untuk hasilkan produk dan satu produk kan. So in case kita punya pilot plan tak ada produk. Bila tak ada produk, saya pun nak kata dia ni production plan tu boleh lah sebab kita punya proses tu ada. Okay. Kena jugalah production plan, cuma kita tak produce lah sebab minyak yang digunakan bukan minyak yang melibatkan minyak seperti di offshore tu kan, penggalian minyak yang dia tarik tu kan, yang dia dah gali tu bukan minyak tu lah. Okay, kita pakai mineral oil lah untuk simulatekan, untuk bagi student nampak proses tu. Okay, so most of materials are being mixed and separated back, okay, to its original compounds, in which the process would simulate the oil production facilities. So ini adalah proses yang kebanyakannya terlibat, okay, dalam oil offshore punya ni lah, facilities lah. Kita panggil OPF, Oil Production Facilities. Okay. So dalam proses dalam kita belajar semester 2 awak dulu, kalau ingat lagi, kita ada block flow diagram yang mana dia menunjukkan flow diagram secara kasar dalam bentuk blok kan. So saya akan tunjukkan benda tu kat dalam plan ni. Okay. So bagi kita memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam pilot plan kita, okay, kita perlu faham dia punya proses dulu, apa yang masuk dan apa yang keluar. Okay. Based on BFD below, okay, gambar tu BFD ni, okay, production akan melibatkan conversion of feed or raw materials into products. Okay, perlu melibatkan benda ni. Okay, so kita ada feed 1, feed 2, feed 3 dan kita ada produk 1, produk 2. Mungkin produk 1 adalah produk utama yang kita nak, mungkin produk 2 adalah by product yang kita tak nak ataupun terhasil bersamalah. Okay, next. Dalam proses nak convert produk, okay, feed to product, ada beberapa proses yang terlibat lah. Okay. So ni secara kasarnya keseluruhan plan. Yang tadi ni dia tak ada feed 1 tu apa, feed 2 apa, tak nampak kan. So dalam pilot plan kita ada oil, which is mineral oil. Okay, mineral oil. Kemudian ada water, ada nitrogen dan CO2. Kenapa ada ni? Okay. Bila awak gali minyak, of course kita ada minyak lah. Dan minyak tu terdiri daripada macam-macam komponen dalam tu, compound dalam tu. Okay. Water, sebab kita gali dekat laut contohnya. Even dekat darat pun ada water kalau kita buat penggalian minyak di darat. Okay. Nitrogen, gas. Okay. Gas ni ada beberapa function lah kenapa guna nitrogen. CO2 kebiasaannya adalah dalam minyak yang kita gali. Okay. Kemudian kita campurkan di dalam sistem, dalam plan lah senang cerita. Ni kita panggil plan lah. So okay, ni plan pipettes lah. Okay.
Kemudian dah bercampur, kita tengok proses dia macam mana dia asingkan minyak, air, nitrogen dengan CO2 ni kepada minyak, kepada air balik, kepada CO2 dan gas yang boleh di-recycle. Gas yang di-recycle ni biasanya ada high content of nitrogen lah. Nak compare dengan CO2, CO2 mungkin ada lah, tapi sikit. Okay. So, seperti dinyatakan tadi, okay, tak ada produk pun produce. Kalau perasan lah, oil ni daripada satu tangki, water ni pun daripada satu tangki. Saya percaya awak pernah tengok plant kat belakang. Kalau tak SEM 2 takkan awak buat line tracing tu kan. So line tracing yang awak buat tu, okay, awak pun boleh tahu ada tangki minyak, ada tangki air. Yang mana minyak yang dah diasingkan akan masuk balik dalam tangki minyak, yang mana air yang dimasukkan akan dimasukkan kembali ke tangki air. Tapi CO2 dibuang ke udara, recycle gas, recycle lah, kita recycle balik. Dan juga ada juga nitrogen gas yang terkeluar lah. Okay. So apa yang kita masukkan adalah macam saya cakap tadi, oil, mineral oil, water, nitrogen dan CO2. Okay. After some mixing and separating process, selepas kita campurkan dia, adalah proses dia dan pengasingan juga. Okay. Kemudian segala minyak-minyak tadi apa semua tu akan di-recycle balik lah. Mana yang masuk tangki, mana yang masuk yang mana yang dilepaskan di atmosfer dan gas yang di-recycle. Okay. Macam saya cakap tadi lah, dalam nitrogen tu, dalam gas tu ada nitrogen and sedikit CO2 lah. Okay. Okay. Secara kasarnya production plant typical production plant akan ada dalam proses ni, dalam satu plant tu akan melibatkan feed purification, reaction dan juga separation, product separation. Raw material 1 masuk, raw material 2 masuk, raw material 3 masuk. Raw material tak kisahlah ada 10 sekali pun masuk. Okay. Kalau tak kena pada prosesnya, perlu menjalani proses purification. Okay. Kena tapis. Raw material yang masuk tu kena tapis dulu mengikut kehendak kita. Contoh, kita perlukan tindak balas berlaku pada certain condition. Contohnya, kita perlu pastikan oksigen 90% untuk bertindak balas dengan apa-apalah bahan yang kedua ni. Bahan yang kedua ni pun perlu berada pada ketulinan 85% contohnya. Kalau berlaku, kalau kita tak buat, akan berlaku beberapa benda yang menyebabkan produk kita tak cantik lah. Okay. Contohnya reaction. Reaction mungkin tak berlaku secara seoptimum yang mungkin ataupun efektif yang setinggi-tinggi efektif yang boleh. Kita nak buat proses tu biar dia secara efektifnya berlaku tu, sebab kita nak mengelakkan kerugian. Kalau kita tak buat benda-benda macam ni, boleh menyebabkan kerugian pada proses-proses di belakang. Dan lebih teruk lagi, produk dia tak capai kehendak ataupun kualiti dia kurang lah. Produk ni pula kena ikut klien. Biasanya klien contoh, saya nak produk ni kena tulen dia 99%. Payah nak capai, tapi dah kalau klien nak, kita nak kena buat lah. Sebab itulah demand je. Itulah duit kita nak masuk pun. Kan? So nak tak nak kena dengar lah. Contoh awak beli emas pun, ada purity dia kan. Sesamalah. Okay. Kalau purity emas tu tak tinggi, harga dia rendah sikit. Ada campuran logam lain dengan emas. So, harga dia murah lagi.
So, begitulah. Samalah juga dengan plan kita ni. Bukan plan kita, sorry. Dengan production plan. Mana-mana production plan. Okay. Okay. Tapi dalam PPAX ataupun pilot plan kita tak ada dua-dua yang belakang ni. Kita tak ada reaction yang berlaku. Kita tak ada product separation yang berlaku. Jadi sebab apa kita tak ada? Kenapa kita tak ada? Kita tak ada reaktor pun, ataupun dalam arti kata lain, proses kita tak melibatkan apa-apa reaction, hanya campur dan pisahkan. Kemudian kita tak ada produk kan. Saya dah cakap kita tak ada produk. So tak perlu ada product separation. Sebab tu saya cakap dalam production plan perlu ada tiga-tiga ni. Jadi bila kita tak ada ketiga-tiga ni, adakah kita boleh panggil sebagai production plan lagi? So atas definition masing-masing. Okay. Tak ada masalah pun nak panggil juga production plan. Okay. So apa yang berlaku adalah feed purification sahaja kita buat. Okay. So ini sebenar-benarnya yang berlaku dalam pilot plan kita lah. Okay. So ini dalam PPAX. Jadi apa yang berlaku adalah minyak dan air dicampurkan menjadi satu laluan. Nitrogen dia masuk dalam sistem lain. Dia tak bercampur di sini. Okay. Minyak dan air dicampur menjadi satu aliran. Okay. Kemudian nitrogen ni akan masuk lewat sedikit. Okay. Kemudian dia masuk dalam 3-phase separator. Okay. Ni equipment utama kita lah. Kita tapis minyak, air dan juga nitrogen tadi dalam 3-phase separator. Kemudian akan berlaku 3 aliran keluar. Sebab tu nama dia 3-phase separator. 3-phase ni 3 bahan berbeza yang keluar, iaitu atas ni adalah gas, yang sini adalah oil, yang sini adalah water. Okay. So gas ni gas nitrogen lah. Oil ni minyak yang kita nak asingkan tadi sebab dah bercampur di sini. Kemudian water. Okey. Cik Nas, kenapa kita buat benda ni? Okey, soalan tu biasalah. Student tanya, tak rugi ke kita campur kemudian pisah balik? Memanglah, sebab ni adalah pilot plan. Pilot plan bukan production plan, betul? Bukannya kita nak hasil nak jual minyak, kan? So kita nak tunjukkan proses dan awak adalah student yang belajar proses tu. Okay. So cik dah rugi lah. Nak buat macam mana? Memang proses dia macam tu. Benda ni semua berjalan, maksudnya cost ada. Okay. Bila kata berjalan maknanya sentiasa guna duit lah. Tapi generate income tak? Tu je. Soalan dia adalah kita tak ada income pun daripada ni. Kita hanya boleh dapat income kalau kita latih orang luar untuk buatkan operation di sini. Tu kita bolehlah cari income tu. Okay. So tadi kita dah hasilkan gas, oil dan water. Untuk gas, saya akan explain kejap lagi kenapa ada masuk CO2 pula kat situ. Oil, water. So macam mana dia boleh asingkan oil dan water? Okay. Kita guna different in density ataupun specific gravity punya differences. Okay. Specific gravity differences untuk mengasingkan minyak, air dan gas. Okay. Cuba bayang dalam satu aliran pipe contohnya kita dah campur gas, campur minyak, campur air kan. So kita pergi kepada satu tangki contohnya. Okay. Yang ringan confirm naik atas, iaitu gas lah. Yang mana berat? Okay. Apa ni? Suara daripada mana ni? Okay. So yang berat
minyak dengan air, yang mana akan timbul? Secara kasarnya lah, yang mana akan timbul minyak dan air? Minyak. Confirm lah minyak, sebab tu minyak duduk atas sikit. Air paling berat lah. Bila kata air paling berat, senang lah kita nak asingkan pun ketiga-tiga ni. Tapi cuba awak betul-betul buat. Awak ambil air masak dan juga air dan juga minyak masak, awak campur, awak kacau. Awak boleh asingkan betul-betul tak air dan minyak. Confirm dalam air akan ada minyak lagi. Dalam minyak mungkin susah nak ada air. Sebab minyak duduk atas senang je kita nak asingkan. Tapi dalam air confirm ada minyak. Sebab minyak tu dah bercampur, walaupun kita cakap minyak tu dia akan terasing sebabkan dia less density dia, okay, dia akan kurang manfaatnya. Erti kata lain, minyak campur air, minyak timbul, okay. Walaupun begitu, akan ada titisan-titisan kecil minyak yang berada dalam air, okay. So yang itu yang kita kena concernkan, sebab air tersebut yang ada minyak tadi, kalau minyak masak tak apa. Cuba fikir kalau minyak tu daripada tengah laut tu, bahan yang kita gali, kemudian kita buang air tadi yang ada titisan minyak, itu menyebabkan pencemaran. Walaupun sedikit titisannya, tapi boleh menyebabkan impact yang besar. Itu sebab ada water purification dekat belakang. Kita ada water treatment process lah, senang cerita. Okay. Dalam water treatment process ni akan ada beberapa alatan lagi lah. Okay. Sekarang saya nak berbalik kepada kenapa saya tinggalkan gas tadi. Okay. Gas yang masuk adalah nitrogen. Cik Nas tadi, Cik Nas cakap dekat tengah laut tu bahan galian kita ada CO2. Yes, betul. Kenapa CO2 ada kat sini? Kenapa tak di sini? Kenapa tak di situ? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Bagi jawapan sikit. Kenapa CO2 ni tak masuk dari sini? Kata nak simulasikan benda kat dalam bahan galian tadi tu. Kan minyak yang dah digali tu. Crude oil lah senang cerita. Tapi kenapa masuk kat sini? Siapa boleh jawab? Tak ada jawapan ke? Sebab dia gas tu, Cik. N2 ni pun gas. Mana? N2. N2 pun dalam bentuk gas. Kalau macam tu saya tak ada jawapan, Cik. Tak apa. Ada respon tu bagus. Okey, maknanya awak dengar lah. Okey, so kenapa tak masuk dari sini? Okay. Apa sifat CO2? Sifat CO2 ni dia boleh membawa kepada hakisan. Okay. Bila kata bawa kepada hakisan, kalau dia masuk dari awal ni, okay, bukan hakisan, menyebabkan karat lah. Corrosion. Corrosion, corrosive. Boleh lah. Hakisan ataupun menyebabkan karat, menyebabkan alat di hadapan ni boleh rosak. Kita sebenarnya nak masukkan je CO2 dekat depan. Tapi jangka hayat alat ni, separator ni, minta maaf katalah tak lama lah. Kita ni nak belajar saja di situ. Okay, jadi kita, kalau boleh nak tahan lama lah alat tu kan. Jadi kita masuklah lewat CO2 tu. Sepatutnya dalam real life punya CO2 dah ada kat depan lagi. Bukan setakat CO2, air garam pun ada. Lumut ada, lumut pula dah. Lumpur, mat, tanah, pasir, semua ada. Kalau ikutkan pada situasi sebenar. Okay. Kalau boleh, pergilah Facebook, cari kemalangan-kemalangan yang berlaku di offshore punya rig. Kalau yang macam belum yang sampai naik minyak ke atas, warna apa minyak tu? Okay.
So benda-benda macam tu bukannya warna minyak macam awak isi air isi petrol kat kereta tu, tak kan? Sebab tu dah ditapis. Itulah cerita dia, banyak lagi proses yang kita tak buat. Kita just nak bawa awak kepada familiarization of equipment dan proses sedikit. Okay. So CO2 dimasukkan di sini. Tujuan dia adalah kita kena bayangkan CO2 ni sebenarnya di sinilah. Sebenarnya. So maknanya gas di sini sepatutnya ada CO2 jugalah. Sepatutnya. Tapi kita masukkan kat sini. Kemudian kita pisahkan balik. Dalam satu proses yang simple, pisahkan balik dan buang CO2 tu. So kalau student tanya saya, biasa, Cik Nas kenapalah buat CO2 ni kat sini? Satu, nak menjimatkan nak menjimatkan alatan tu lah, nak jaga integrity of the equipment lah, tak nak bagi berkarat, tak nak bagi rosak. Keduanya, nak bagi student nampak kat mana CO2 ni diasingkan. Okay. So ada gas separation process lah. Okay. Tapi dia punya impact pada KKTM adalah kena beli CO2 banyak kali lah. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Sebab apa kita tak boleh kelak? Sebab gas yang keluar ni tak cukup pressure lah. Sebab kita lalu pada pressure yang tinggi dah kat sini. Kemudian dia melalui membrane. Okay, bila keluar tak cukup lah nak kita cover balik. Okay. Dan ada sedikitlah CO2 yang termasuk di sini. So dia masuklah juga ke dalam sini balik. Ada juga sebenarnya CO2 di dalam ni. Tapi tak tinggi sebab dah ditapis menggunakan membran. Okay. So begitulah. Saya akan ceritakan kenapa. Apa dia punya working principle lah. Cara separator ni berfungsi. Gas separation ni berfungsi. Water purification ni berfungsi. Cara dia. Okay. So recover oil masuk tank. Tank yang sama dengan oil yang datang. Recover water sama juga tank water yang datang tadi. So dia masuk balik. So nak kata 100% purity, tangki minyak dan juga tangki air kita dah tak 100% purity lah. Okay. So, tapi tak apa, tak ada masalah. Okay. Cuma kita nak dapat bacaan tepat tu memang tak dapat sangat dah lah. Okay. Sebab susah untuk kita separate. Okay. Untuk kita faham proses dia, kita kena rujuk pada PFD, PNID. Okay. Dan saya yakin awak dah tengok pun PFD sebab awak buat dalam proses skematik. Saya bagi contoh pun dalam SEM 2 awak tu pun pakai PFD ni. Okay. Saya cuba buka, dia tak ada. Tak apa, saya boleh cari. Sorry, ni adalah OTS. Okay, proses flow diagram. So, saya tunjuk proses flow diagram sahajalah. Agak lambat sedikit bila pakai Adobe. Kalau pakai Nitro tu laju pula. Tak apa. Okey. So ini adalah secara kasarnya awak boleh nampak terus proses yang berlaku. Kenapa awak belajar SEM 2? Saya nak awak belajar biar boleh faham ke mana perginya, apa signifikannya, alatan apa yang kita boleh nampak secara alatan utama yang kita boleh nampak. So daripada lori yang awak penat-penat lukis hari tu, saya rasa yang lain tu tak penat lukis, lori yang penat lukis. Okay. So pergi ke pump. Sebab apa pump? Sebab ni dalam tangki. Okay, pressure tangki ni kan kalau tak pakai pump takut dia backflow. So pump daripada lori ni dia akan pump minyak masuk ke sini. Macam mana saya tahu ni adalah minyak? Okay, air sebab disambung dengan JBA, Jabatan Bekalan Air. So saya tahulah ni minyak. Lagipun awak boleh tengok je kat sini T1400.
oil storage tank. So kenapa awak perlu lukis atas ni? Itu yang banyak student hilang markah tu. Yang atas ni pun tak lukis. So kan dia tulis T1400, apa benda tu? Saya pun tak tahu. Kan dia tak tunjuk gambar atas ni. Okey, so minyak masuk, dikumpulkan di sini. Ada beberapa lagi punca minyak ni masuk, iaitu daripada oil peak, receiver dan juga close drain drum. Okey. Ada 2 shutdown valve. Ni adalah safety features. Kalau berlaku apa-apa, yang ni akan tutup, ni akan tutup. Okey, tengok pada condition lah. Kemudian akan ada pump. Pump A, pump B. Pump A rosak, pump B boleh pakai. Pump B rosak, pump A boleh pakai. Okey, tapi takkan on dua-dua lah biasanya. Kemudian ada control valve kat sini. Ini alat dia, nama dia M1500. Apa nama alat tu Cik Nas? Okey. M1500. Dia suruh rujuk Note 1. So, macam mana nak guna PFD ni? Macam ni lah. Note 1. So, Note 1. Max liquid flow to wellhead. Dia ada beritahu lah flow dia berapa. Okay, maksimum. So apa tu M1500 ni? Inline static mixer. Okay, apa yang ada kat dalam tu? Tak ada electrical yang berlaku, tak ada work yang berlaku. Design pressure yang dia boleh tahan adalah 1000 kilopascal gauge. Suhu dia 60. Material dia buat daripada carbon steel. Saya rasa carbon steel lah, betul lah. Okay. So di sini. Kemudian ada 2 benda yang masuk. 2 benda yang masuk. 2 benda yang masuk tu adalah satu lagi air lah. Trace balik belakang. Oh, sini pump lagi, benda yang sama macam tadi. Ni air. Okay. Ada beberapa punca juga. Jabatan bekalan air. Oil skin drum. Water injection well. Kemudian kedua-dua ni dicampurkan dalam mixer, inline static mixer. Inline static mixer ni dia ibarat macam satu alat yang menyebabkan dua-dua ni berputar bersama-sama. Ibarat macam awak ambil air, awak kacau air. Macam itulah berlaku. Campur kan minyak dan air. Okey. Kemudian ada satu lagi line di sini bercampur, iaitu ini nitrogen supply system dan juga daripada membrane separator. Okey. So ada nitrogen masuk di sini. So nitrogen tak masuk kat sini sebab dia tak boleh handle gas. Sini tak ada masalah, just campur masuk dalam pipe saja. Okey. So tu adalah flow pertama. Okey, flow yang sini tidak berlakulah di offshore ataupun oil production facility tu, tak ada lah. Okey, dia tak berlaku di sana. Ini adalah proses di mana kita nak hasilkan minyak yang membawa kepada ciri minyak yang digali tu. Okey. So kalau ikutkan pada proses sebenar, ini adalah kawasan di mana minyak tu digali. Okey, hasil di sini adalah minyak yang digali dekat tengah laut tu. Okey, so proses ni tak berlaku lah pada real life. Okey, sebab kita nak hasilkan minyak, takkan kita nak beli minyak sebenar. Kan? Nak isi dalam tangki besar tu. Awak pun tahu tangki tu besar. Sebab awak pun dah pernah tengok kan. Okey. So dekat sini akan terhasil nombor 9 ni, dalam nombor 9 ni ada apa? Ada minyak ni. Ada air, ada gas nitrogen dan juga sedikit CO2 sebab dia datang daripada membrane tadi. Okey. Dia membawa kepada page yang seterusnya. So macam mana nak baca PFD ni? Okey, kena tengok. Ni dia bawa kepada page yang kedua. PFD S001 sheet 2. Yang ni kita baca PFD 001 sheet nombor 1.
So kita kena tengok sheet nombor 2. Kalau macam yang ni, dia ada beritahu PFD S001 sheet nombor 2 juga, sama page-nya, mana ada maklumat yang sama dalam tu. Dan ni sheet 2 juga, sama juga sheet 2. Sebab ni adalah PFD. PFD dia memang 2 page je yang untuk plan kita yang ni. Untuk PFD lah. So kita tengok page yang kedua tu. So macam mana saya tahu dia tu adalah page yang kedua? Sinilah PFD S001 sheet nombor 2. Okay. Okay, so tadi tu air tadi, minyak campur apa semua tadi tu datang kat sini. Sheet nombor 1. Okay. Ingat tak tadi ada air ni, okay, from water injection well. From water injection well. So kita tengok balik. To water injection, water storage. So ni adalah kawasan water injection tadilah. So sebenarnya dia pusing-pusing kat situ je lah. Okay. So setiap satu alat ni ada nama-nama dia di atas ni. Sebab itulah benda ni penting kat atas ni untuk kita faham. Okay. So daripada minyak tadi, senang cerita ni adalah production well, telaga minyak. Telaga tu lah. Senang cerita kalau dalam real life tu kita panggil ni telaga tu lah. Okay. Kita ada wellhead. Wellhead tu adalah alat yang control flow tu lah. Flow minyak tu naik atas. So kita ada wellhead 0110, 0120, 0130. Betul ke tak nama dia wellhead? Apa nombor dia? W Ada tak dia tulis kat atas ni? So tak complete juga dia lukis pun. Tak apa. Kita ada dia punya legend. Mana legend dia? Saya dah keluarkan legend dia kot. Kita boleh rujuk balik legend dia. Apa maksud W? Nombor W tu huruf W ni. Okay. So biasanya dia wellhead lah. Wellhead adalah satu alat yang control flow minyak dari mana-mana lah, daripada tadi lah kan. Kalau senang cerita, kalau ikut pada dunia yang sebenar lah, reality, dia control minyak tu naik atas. So kalau kata ingat cerita Deepwater Horizon tu, okay, ada satu simen kat bawah dalam dasar laut tu yang retak tu, dia berkaitan dengan wellhead ni lah. Okay, wellhead ni. Okay, ada 3 wellhead. Okay, tapi kalau awak tengok nanti ada 4 sebenarnya wellhead. Yang wellhead keempat ni kita buat untuk water injection. Okay, apa itu water injection? Saya rasa awak dah belajar dah dalam produk petroleum. Okay, kita inject air untuk pastikan minyak naik atas lalu kat 3 sini. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun kita inject foam, buih ke, adalah cara-cara untuk kita retrieve minyak tu naik atas. Okay. Dia control, kita ada beberapa valve di sini. Okay. Ada beberapa valve. Valve sini sampai ke production ataupun test manifold ni, kalau pada dunia sebenar kita panggil dia sebagai Christmas tree. Christmas tree. Okay, dalam pada saluran pipe yang kita panggil Christmas tree itu, dia ada beberapa jenis valve lah. SC-SSV, SC-SSV, triple SV, wing valve. Kita ada 3 valve tu, jenis valve tu. Term-term tu biasa akan disebut lah kalau kerja dekat offshore tu lah. Okay. Kena satu lagi, ada benda yang dicampurkan
kepada ketiga-tiga ni sebelum dihantar ke test manifold ataupun production manifold. Manifold ni apa? Satu pipe panjang yang menggabungkan minyak-minyak tadilah yang kita tarik tadi kan. Digabungkan minyak tu sebelum masuk ke kalau test masuk test separator lah. Production dia masuk production separator lah. Okay. So T6800 ni apa? Rujuk pada gambar kat atas. T. Mana T? Ni. Demulsifier tank. Okay. Ada bahan kimia, ada chemical kat dalam ni. Dimasukkan ke pump P6810. Kenapa pump? Sebab P. Demulsifier injection pump. Okay. Dia akan inject chemical ni dalam tiga-tiga ni. Kenapa? Okay. Proses yang kita nak adalah nak separatekan minyak dengan gas, minyak dengan air nanti. Kita kena masukkan sedikit bahan kimia untuk membantu mempercepatkan proses tu. Okay. Awak campurkan air dan minyak. Awak kacau. Awak biar lama-lama minyak tu akan terasing dengan sendirinya. Kan? So, bila kata terasing, dia ambil masa. Kalau dia perasan awak kacau tu dia tak terus separate ataupun semasa awak kacau tu tak boleh-boleh nak campur. Tak, dia boleh bercampur tapi sekejap kemudian dia akan naik balik. Ambil masa. Kalau proses ni sentiasa berjalan kan, kita tak ada masa nak menunggu. So kita gunalah bantuan kimia untuk masukkan injection tadi tu, chemical tadi. Okay, supaya dia membantu mempercepatkan proses pengasingan minyak. Okay, so seterusnya saya terangkan kat minyak dulu lah. Minyak pergi ke peak launcher, peak receiver, kemudian oil storage tank. Okay, untuk mana-mana air dia akan masuk hydrocyclone dulu, kemudian oil skin drum, kemudian masuk ke closed drain header ataupun water storage. Tengoklah kalau kat sini dia hasilkan water lagi. Okay. So yang mana gas akan melalui pengeringan dahulu. Kemudian ni adalah proses pengeringan. Kemudian pemampatan. Lepas memampat, kemudian baru kita masuk CO2 tadi. Ingat tak CO2 masuk lewat kan? So inilah dia masuk CO2 di sini. Kemudian diasingkan menggunakan membrane. Dan juga mana-mana gas yang recycle. CO2 terbuang ke atmosfera. Okay. So itu secara kasarnya proses yang kita boleh faham melalui proses flow diagram. Sebab tu pentingnya awak faham, baca PFD. Dan sebab itulah dari SEM 2 lagi kita dah terapkan cara membaca PFD. So nanti bila awak kerja, orang cakap ada satu valve SDV dekat dengan V1010 ataupun dia ada nombor dah valve apa kat sini. Contoh saya pergi adalah kalau dalam PNID, ni adalah PNID dia. Okay. Nak tengok ada separator tak? Saya kadang-kadang terkat ambil ni. Okay. So yang sebenar ada, cuma saya potong. Contohlah dia ada bagi nombor kat sini. So kita boleh terus rujuk. Okay, sorry. Ni semua adalah PFD je ni. Okay. PNID dia nantilah saya tunjuk. Kalau ada kat sini, awak akan tengok juga pun. PNID tu dalam kelas akan datang pun. So dalam PNID dia akan tunjukkan nombor tu terus. Valve nombor apa? SDV 1012 contohnya. Begitulah. So mudah untuk awak faham kat mana. Okay. Next kita teruskan lagi. Saya dah terang berkenaan dengan apa yang ada. Okay, kita ada telaga lah. Senang cerita kan. Telaga tu, wellhead tadi. Well lah. Okay. So
kita ada well, production separator, test separator, kita ada water treatment, kita ada closed drain, kita ada open drain Kaizen, oil and water storage dengan mixed tank. Kita juga ada pigging, okay, water injection, okay, dan juga gas separation system tadi. Kesemua ni merujuk pada simulasi yang berlaku di OPF lah, Offshore Processing Facilities lah. Okay. So ni cerita dia tadi sahaja, description dia. Saya dah biasa terang menggunakan gambar tadi, kan, menggunakan PFD tadi. Benda yang sama je apa yang saya terangkan ni. Okay. Cuma ada sedikit lebih detail lah. Kenapa guna demulsifier tadi ni? Yang ni demulsifier tadi. Okay. So macam mana proses yang berlaku? Apa proses yang berlaku? Adalah kegunaan dia dulu kita kena faham. Break emulsion and release the water droplets. Kita pecahkan emulsion dan bagi water droplet tu terlepas lah. Okay. Benda yang berlaku ada dua proses, flocculation dan juga coalescence. Okay. Ni emulsion. Kalau bayangkan cara yang mudah adalah minyak dengan air, awak campur kacau dengan lajunya, akan ada titisan air di dalam minyak dan minyak di dalam air. Okay. Untuk kes ni, dia beritahu air dalam minyak lah. Ada air di dalam minyak. Okay. Kemudian kita masuk demulsifier tadi. Okay. Dia akan berlaku coagulation, agglomeration lah, aggregation lah. Okay. Dia akan menyebabkan droplet air ni, titisan-titisan air di dalam minyak tadi untuk jadi lebih rapat. Tadi sorang-sorang. Satu. Okay. Ini sekarang ni dia rapat-rapat. Bila dah rapat-rapat, lama-lama sikit dia akan bergabung. Ni dengan ni dia jadi besar. Bila dia jadi besar, ni proses coalescence lah. Dia dah jadi besar, dia berat. Bila dia berat, air akan jatuh lah. So, itu cara dia lah. Tapi, benda ni berlaku dengan cepat dan demulsifier yang digunakan pun tak banyak lah. Sikit saja, berapa mil saja digunakan. Okay. Itu proses yang berlaku lah. Okay. So tadi saya ada pecahkan mengikut proses liquid mixture treatment, oil dengan gas, water dengan gas. Okay. So separate water, oil dan juga nitrogen gas. Okay. So saya nak tengok. Okay. So untuk detail proses yang mana kita akan tengok pada minggu hadapan lah kelas. Okay. So sekarang 1.1 ni kita stop di sini. Okay. Kita stop di sini saja dahulu. So next kita akan tengok detail proses lah untuk apa yang berlaku dalam three-phase separator. Okay. Apa berlaku dekat hydrocyclone ni, macam mana water treatment tu berlaku, apa berlaku dalam hydrocyclone dan seterusnya lah. Okay. So nota boleh didapati di saya punya di grup ni lah sebenarnya. Dah ada dalam grup ni. Boleh tengok je ni. Job sheet pula. Unit 1 part 1 untuk hari ni. Okay, saya dah upload lama dah. Tahun lepas lagi. Kelas tahun lepas saya pakai benda yang sama saja. Okay. So untuk kelas hari ni kita stop kat sini. Okay. Saya nak stopkan recording. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya ya.